welcome to Borak-Borak Dayasari. This is our first episode. Bersama saya, kita ada Saya L. saya Amiri. Dan bersama kita ada Udin. Hai Cinta. Yo, so, hai Waki. Hai. Selamat datang ke Pasar. Selamat datang ke Pasar, okay. Okay. Selamat datang ke Borak-Borak Dayasari. Okay, selamat datang. So, apa perasaan dah jadi first guest kita? Jadi first guest, to be honest, sedikit proud. Tapi overall aku rasa macam yang benda ni benda baru. This is a new thing for me, a new step. So aku rasa macam yang okay, this is time for me to learn a new thing. Mana tahu di masa depan ada benda baru lagi. Gitu. Okay, jadi macam semua orang nak tahu siapa je tak kenal Udin Kot kan. So macam kita macam nak tahulah macam mana Waki boleh grow dalam TikTok. Macam mana start, macam mana permulaan dia? Okay, untuk benda ni mostly orang akan ingat aku start daripada video Telekom, ide video Telekom, video after SPM, and video menarik. Mostly orang akan fikir 3 benda tu. But actually aku start akhir form 3 dan habis PKP. Aku start dan habis PKP, situ literally aku bosan gila. So aku start buat, aku suka main filter IG, kau tahu tak? Filter IG yang ada muka anjing semua tu, macam yang menarik lah, interesting, semua bosan kan online semuanya. Then aku start buat video aku try semua filter IG tu. Then start situ aku rasa macam okay, aku post je lah, tak dapat macam yang siapa mau tengok kan, siapa mau tengok. Tapi after 2 and 3 days, macam tiba-tiba video tu next pergi 6,000 views. Aku kan, oh shit, aku famous. Aku start bangga gila. Aku macam lepas tu aku keep on posting sampai 7 part apa semua. Ni Then, dekat IG story ni? Oh bukan, ini dekat TikTok. Aku edit, aku screen record, aku edit satu persatu macam yang orang bodoh. Lepas tu aku start lah macam okay, I cannot do this content anymore. So aku akan change to point of view. Aku buat POV and then slowly macam naik di 10,000, 20,000 and keep on growing lah day by day gitu. Itulah start permulaannya macam mana aku start TikTok. Thanks. Kalau dekat rumah macam okay, Waki anak keberapa? Kalau dekat rumah macam lifestyle lah, lifestyle. Lain lagi time PKP kan? Aku anak ketiga daripada enam adik-beradik. Okay, so aku anak ketiga dari enam adik-beradik. And actually aku ni seorang yang pemalas. Bukanlah pemalas, sebenarnya macam yang bukan pemalas, dia just yang kalau aku tidak ada something mau dibuat, aku akan baring, jadi nampak macam pemalas. Dan situlah macam yang oh shit, kena lagi situ PKP. Betul-betul tidak ada kerja mau dibuat, tidak pergi sekolah, memang online pun masuk kelas tidur. Itu lifestyle ku kalau tim PKP lah. Tapi after PKP end memang fokus belajar lah, kasih naik balik. Gitu. Betul juga kamu ni. Kamu ni memang paling mantap lah. Okay, so saya nak tanya, bagaimana kamu boleh jadi TikTok famous TikTok? Okay, sebenarnya kan aku rasa lah, ini apa yang aku rasa, everyone can be famous too. It's just that the way you express yourself online. Itu je sebenarnya. Literally aku nampak di KK5 Pasung ni, aku nampak semua orang ada kelebihan untuk jadi famous mengalahkan aku actually. Literally, seriously, semua orang boleh kasih kalah aku. The thing is, kau perlu cari cara untuk jadi famous. Begitu. Kau perlu cari cara untuk express diri kau yang sebenarnya. Itulah sebenarnya macam, wih famous gila kau macam kau sebenarnya lagi famous daripada, kau boleh famous daripada aku sebenarnya. Lagi-lagi kalau kau pintar, kau macam contoh orang di sini pintar-pintar, pandai-pandai semua kan. So kalau orang tunjukkan dengan cara yang betul, confirm orang akan lebih famous daripada aku. Jawab soalan gitu. Jawab. Okay. Macam L tahu Waki daripada macam apa video yang cakap-cakap, banyak cakap. L tak tahu lagi
Waki punya video telekung tu, bila after lama sikit baru tahu. Oh, video bercakap yang tengah malam. Tengah malam. Itu memang okay. Video pasal tengah malam tu sebenarnya efek daripada tunggu result SPM. Dia sebab cannot sleep, macam literally macam tak boleh tidur. So cara macam menghilangkan energi tu, aku buat benda and orang suka buat benda bodoh. Orang suka tengok kita buat benda begitu. Apa benda TikTok ni kan? Apa like impact? What has impacted you in your life selepas buat ni? Motor disadvantage ke advantages? Advantages macam selepas korang famous semua. Kita cerita advantage dulu. First, okay, advantage. First, advantage actually aku tak seberapa nampak, tapi aku rasa ini benda yang aku rasa. First, of course money lah kan, orang review, minta review apa semua, memang money tu of course lah. Second, the advantages ni macam senang cerita, kau dikenal di mana-mana. So then macam if kau macam mau pergi beli barang apa semua, orang akan layan kau lebih baik. Sebab dia orang tahu kau tu macam, oh this is famous person, aku perlu layan dia bagus-bagus supaya macam mungkin supaya aku dapat barang dia ke apa semua. Lepas tu aku rasa tu je yang aku rasa aku boleh bagi tahu pasal advantages. Tapi kalau disadvantages berambak. Sampai ke atas. Which kita akan move towards to macam mana Waki handle dengan, mestilah Waki macam dapat hate comments ke ada? Itu hate comment tu biasa. Dah lah, for now aku rasa biasa. Tapi at first bila macam video main filter kan, macam pondan orang bilang, kenapa kau macam begini, kau tu lelaki, kau perlu jadi lelaki apa semua. Memang banyak gila hate comment. Lepas tu dalam komen tu semua perempuan. Lelaki ni dia tak suka bila lelaki lain dapat pujian. Itu aku perasan. Jadi bila lelaki lain dapat pujian, dia orang akan throw hate comment lah. So at first bila aku dapat hate comment tu, aku rasa down gila. Dari sekolah sendiri, dari kawan-kawan di sekolah kan, time tu masa form 3 lagi. Jadi kawan-kawan sekolah macam, apa si Waki ni? At first begitulah, macam throw head comment, tapi lama-lama macam biasa sudah. Apa itu? Another head comment. Dia jadi begitu. Lama-lama kita terbiasa. Begitulah cara aku handle, macam benda biasa. Aku biasakan diriku dengan head comment. Gitu. So maksudnya kamu just ignore the haters lah. Sometimes aku ignore, sometimes aku balas. If aku rasa benda tu tiba, aku akan balas. Tapi usually tidak lah, pernah tidak. Okey ke, tak okey ke? Time tu time banyak aku kena hate comment time PKP. Tapi sebabkan PKP tu aku stay di rumah, so tiada hate comment yang secara berdepan bang. Jadi alhamdulillah aku masih boleh tahan. Tapi begitulah. Aku dapat hate comment, aku biasakan diri dengan hate comment online. So yang depan-depan aku tidak dapat hadap, so aku terbiasa dengan yang online. Begitulah macam begitu. Gitu semua. Okay, next question saya nak tanya. Apa? Netflix. Dulu sebelum kamu datang ke sini, kamu dulu ada di Matrix Labuan. College matrikulasi Labuan kan? Labuan. So, apa bezanya kamu di sini dan di sana? The difference is a lot. Sangat-sangat, dari segi environment, dari segi pelajaran, dari segi kawan-kawan, memang gila-gila jauh beza. Bukan membandingkan, cumanya this is based on my experience, okay? Jangan kamu kacau-kacau aku. Ini pandanganku sepanjang aku berada di Matrix dulu. First of all kan, disebabkan aku famous, so I have lots of haters di sana. At first, benda ni start, dia punya environment di sana sangat-sangat macam mana? Toxic. Environment dia gila-gila toxic. Sebab aku famous, so diorang expect aku ni begini, tapi aku punya sebenarnya begini. So expectation dia, diorang tak kena, jadi diorang benci. Macam ni, aku sangka dia begini, aku sangka dia begini. So dia punya environment sangat toxic.
Imagine the first week, minggu orientasi aku sudah dapat kecaman daripada lecturer itu sendiri. Lecturer sendiri yang bagi aku kecaman. Aku dengar daripada sini ya. Aku dengar sini itu cerita sama aku, dia bilang, Waki, kau tahu kah? Time kau ikrar tu, tak tahu lah habis ikrar ke time atau time apa raptai ikrar. Ada satu lecturer ini dia cakap, aku tak nak budak ni masuk kelas aku. Dia cakap begitu. Padahal aku tak pernah cakap sama mana-mana lecturer itu. Itu baru lagi pasal student. Imagine kalau lecturer cakap begitu, macam mana dengan student dia? See? Itulah bezanya Pasum dengan Matrix lah, salah satunya. Tapi dari segi kawan-kawan, both is better. Dua-dua ada kelebihan, dua-dua ada kekurangan. Gitu. Matrix dengan Pasum. Memang luar biasa guys. Lecture tu. Lecture yang buat hal, bukan belajar-belajar tu tau. So macam, apalah, asal cikgu tu yang jadi hater dia. Tak apa lah. Benda dah biasa. Biasa sudah, kita sudah biasakan diri. Okay. Kalau in the future, Waki terfikir tak macam nak jadikan content creating sebagai Waki punya macam career ke, ataupun nak jadikan dia macam as hobby ke? To be honest, aku tidak cita-cita. Aku just go with the flow. So, TikTok is macam plan B lah. Macam if aku nak boleh berjaya dengan betul-betul berjaya macam kerja di office apa semua, if aku nak boleh capai itu, then aku akan kejar celebrity. Itu aku punya second plan B lah. Macam kalau aku nak boleh berjaya dapat begini, aku akan kejar celebrity. Sebab for me, aku kira macam ada advantages lah. Macam aku boleh jadi, the thing is aku perlu fokus dengan benda tu. Cumanya for now, aku perlu fokus dengan yang lebih penting dahulu. So memang ada niat untuk menjadikan TikTok ni sebagai satu income yang konsisten. Gitu. Luar biasa. Family semua okey lah, macam support. Macam mana daripada awal, family macam mana? Macam apa reaction dia orang bila dapat tahu Waki ni, oh sebenarnya anak aku famous? Alhamdulillah, dulu my mom never macam suruh aku stop buat benda ni. Dia tidak pernah suruh aku macam Waki stop lah, memalukan. Never. My mom never cakap benda tu. Tapi my brother pernah cakap macam, Waki kau buat aku kenapa ni stop. Tapi macam my mom sendiri yang tidak pernah halang. Kenapa abang mau halang kan? So I keep on doing that. And bila aku sudah gain follower yang kan dulu kan 10k tu kira macam wow, aku dapat 10k, aku dapat k tu, aku dapat k. So start situ my brother macam bangga lah dengan ada adik famous. Time tu lah. So sampai sekarang abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua support lah for now, insyaAllah. Right. So selain daripada itu kan, saya nak tahu ada cerita seram tak Di mana? di Sabah? Since kamu ni rumah kau dekat Sabah kan? Cerita seram di Sabah. Ada tak? Aku rasanya hantu kita semua sama. Ya. Jadi berbeza. Ada ceritanya sendiri lah. Cerita seram di Sabah. Setiap cerita kan unik kan? Ada pengalaman tak? Pengalaman tu ada, cumanya kalau mau cerita sekarang tak sampai. Dia cerita ni terlalu panjang. After this first story, dia akan berconnect dengan satu story, so tak akan cukup masa for now. Boleh macam berikan summarization tak pasal cerita tu? Long story short lah. Long story short, Long story short. cerita pasal di mana? Di mana? Cerita pasal di... Aku pernah kena histeria. Aku tak... sebenarnya aku tak boleh consider benda ni histeria. Tak tahu lah kalau boleh consider histeria atau tidak. Cumanya aku pernah kena ganggu. Kalau kamu panggil ganggu, kamu faham ke ni kalau aku cakap Sabah? Faham lah. Faham. Alhamdulillah, faham lah kamu kan? Itu Faham. Okay, so
Aku dulu, every asrama kan dia kan ada perjanjian. As far as I'm concerned lah, macam aku yakin semua asrama ada perjanjian dengan benda tu. So, tahun tu memang tahun dia, tahun perjanjian tu. Memang dia benda tu memang dibenarkan ganggu pelajar. Tahun tu lah. Then kami sudah di warning awal-awal. Awal tahun dia orang akan warning kami, jangan biarkan ada bekas kotor, pet yang ada darah semua. Make sure bersih. Tapi one day tu bukanlah one day, macam my senior kan time tu form 2, so kita as a junior dah boleh tegur senior. So sini semua kumpul botol-botol, macam after minum Milo, dia orang tak cuci. Dia orang letak di belakang katil. Belakang katil ni this is a ruang antara katil. So di belakang sini dia orang akan letak botol yang kotor. So benda tu berkumpul 3-4 botol. Then aku jadi junior yang baik, aku sesi petang. So pagi tu aku kasih bersih, aku try cuci. Start situ benda tu start macam ganggu. Tapi tidak teruklah time pagi tu. Tapi bila start malam, mati karan. Time tu memang malam Jumaat, then karan mati sebab pokok jatuh, kena angin kuat, pokok jatuh, kabel putus, kabel elektrik putus. So memang cut off karan lah, cut off elektrik. Kalau kami panggil karan. So time tu malam tu memang aku seksa gila. Aku nampak gula-gula. Kamu faham gula-gula? Gula-gula. Kalau kami panggil gula-gula, faham kan gula-gula? Faham. Aku nampak benda tu, aku cakap, this is my first time. Aku terus yang tunduk bawah meja, aku berteriak. Aku jerit macam yang terkejut macam yang hilang jantung. Macam apa mau dibuat. Aku tak tahu macam mana, so aku lari ke bawah meja, aku tutup mata. Tapi gula-gula itu jenama apa? Jenama Hex putih. Hex putih. Gitu. Itulah first time yang aku nampak benda tu betul-betul, yang literally aku tak boleh macam shaking gila time tu. And aku tak mau pun nampak benda tu lagi. Itu first time lah. Tapi yang hantu itu di mana dia beli kelas? Sudahlah. Okey lah. Saya nak cerita soalan katanya. So, ada any tips tak untuk kita nak jadi famous macam kau di TikTok? Jadi famous macam aku, tips yang aku boleh bagi is find a way to express yourself di social media. Cumanya macam apa? Aku tak boleh cakap macam mana caraku, sebab aku tak boleh suruh kamu ikut caraku, sebab my way is the dumb way. Aku famous gara-gara benda bodoh. So aku tak boleh suruh kamu ikut caraku. Cumanya yang aku boleh bagi tips is semua orang boleh famous, cumanya dengan cara dia sendiri. Find a way for you untuk express yourself. Itu je yang aku boleh bagi tahu buat masa ini. So, macam mana Waki boleh balance untuk content creator dengan study, sekali lagi sambung dekat pasu ni? Tidak balance sebenarnya. Tu cerita sikit. Sebenarnya aku ni jujurnya aku ni bukan budak top student, bukannya pelajar target dari sekolah menengah. Aku start jadi pelajar target time tingkatan 5. Itu je yang aku betul-betul perform. Other than that, aku budak bodoh. Aku digolong sebagai budak bodoh, seriously. Aku last minute pusher. My tips tak boleh di-share, sebab aku tak boleh galakkan orang untuk ikut aku punya tips. Sebab aku last minute. Semuanya last minute. Sekarang di pasung pun last minute. Assignment berlambak, tutorial banyak tapi belum siap. So aku tak boleh cakap balance tu tidak balance. Memang nampak tidak balance lah. Sebab Waki sama konsisten post. Konsisten post sebab ada kerja tapi nak membuat gitu. Waki ada Petronas kan? Saya ada degree kat mana? Degree ambil degree apa? Untuk Petronas, dia bagi Business Administration. Betul lah kan? Betul. Business Admin, Marketing,
di Pasum juga, di UM. Tapi actually aku bukan request di UM, business admin aku dah request untuk lokal. Aku request di Korea, tapi dapat di lokal. Aku bersyukur. Aku bersyukur aku dapat lokal, aku dah mau keluar. Itulah yang aku boleh, itu yang aku cerita. Sebab macam dulu kita, yelah, so Waki memang tahu, kita tahu bagaimana Waki. Pasal Waki dulu macam, Matrix, tak, sebenarnya I pun baru tahu ya, sebenarnya Waki satu sama umur. Macam kita tak tahu Aku dapat banyak komen begitu. tak tahu pun Waki sama umur dengan kita. Lepas tu macam, bila dapat tahu sama umur, lepas tu tiba-tiba dia masuk Matrix. Dia masuk Matrix dah buat. Lepas tu tiba-tiba dapat pula berita tergembar, dia dapat Petronas. Lepas tu ada orang cakap, Petronas dia dapat UPM. Yes, at first aku dapat UPM. Betul lah tu. At first memang dapat UPM. Sebab macam, UPM, lepas tu tiba-tiba dia dekat UM. Pasal macam, so cerita sikit pasal dia dapat UPM tu. First aku dapat invitation letter tu. Tentu aku tengah kelas account. Memang kuliah account, lecture account. Tengah dengar. Sekali tu macam, jam 10 masuk sudah result Petronas. Aku buka lah. Accepted. Successful lah macam. Okay, successful. Tengoklah check di mana. Dapat UPM. Course Agriculture Science. Aku cakap, what the fuck? Macam mana aku belajar ni? Aku tak ada basic science. Itu yang aku tak ada basic science. Aku account. So bila dapat tu, fuck. Macam shit, aku nak boleh. Macam mana ni? Tapi time tu aku memang benci surrounding matrix. Aku benci ketoksikan matrix Labuan. So aku dapat jatuh result, aku terus accept. Aku dah fikir banyak, aku terus accept. Then 2-3 hari lepas lepas tu, time aku keluar matrix sudah, time aku balik pergi rumah, aku dapat call daripada Petronas. Dia kata, kami akan tukarkan course dari Agriculture Science ke Science Social di UM. UM? Sebab aku isi UPU. Aku isi UPU. Bukan UPU. Petronas ya? Bukan UPU. Aku isi UPU. UM Science Social first. Itu yang first choice. Rezeki lah. Tapi kena reject. UPU. UPU reject. Lepas tu Petronas tarik balik. Macam yang, ini rezeki. Memang betul-betul rezeki lah. Sebab awal-awal tu memang Redo sudah ambil sains, macam gila pun gila lah. Yang penting keluar dari sini. Gitu. Lepas tu dapat UM, rezeki orang bilang. Begitulah perjalanan Petronas saya. Maksudnya masa Waki macam pergi Matrix tu, memang tak segila lah pasal UPU, memang pergi Matrix dulu. Sebenarnya Matrix is my first choice. UPU UM tu saya tidak mau masuk sebenarnya. Saya tidak mau keluar pun daripada kawasan-kawasan kami, Sabah, Sarawak, Labuan. Saya mau dekat-dekat situ je. Sebab first, dekat dengan rumah, Semenanjung. And one more thing, budaya kita berbeza. So macam takut sikit lah mau pergi tempat orang lain. So aku lagi prefer, memang kalau aku dapat, aku mau Matrix. Memang sebelum dapat result, aku mau Matrix. Aku memang mau Matrix. Jadi aku bagi tahu aku mau Matrix dan aku masuk Matrix dengan bahagianya. Sekali masuk, murah, bertukar pula 360 darjah. Jadi benci, bukanlah benci, macam yang tidak boleh, saya tidak boleh tahan di sana. Tak selesa, memang sangat tidak selesa di sana. Begitulah. Apa harapan apa harapan Waki sepanjang berada di Pasum in terms of maybe friends in studies, persediaan finals ke apa-apa lah, ceritalah apa-apa. Apa tadi soalan? Persediaan? Harapan sepanjang berada di Pasum. Sepanjang berada di Pasum, aku harap my friend is stay the same. Sebab aku sangat-sangat sayang kawan-kawanku di sini. Diorang show me yang macam mana friends sepatutnya friends. Itu first. And second, aku harap pointerku tidak jatuh daripada 3. Please, itu je. Sebab aku betul-betul stress out sini gara-gara akademik ya. And one more thing, dari segi finance, alhamdulillah finance terjaga pada Papa Petro. Pada Papa Petro selalu kita. Oke, itu saja harapan daripada saya. Rasanya itu saja untuk sekarang. Kita pun
Kita dah penat. Kamu dah penat? Sangat penat. Alamak. So, yeah guys, itu saja untuk hari ini. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to comment down below nanti. Follow. Yeah, Follow, Follow share, TikTok like. Buat Desa di Repost. Yeah guys, itu saja. Yeah, make sure to tune in for episode 2, which is going to be out next week. That's all for now. Okay, 3, 2, 1. Bye cinta.